Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar? Salam ceria tuan-tuan dan puan-puan sidang penuntun Anjang Mo. Sekarang saya berada di restoran Nur Malaysia, Tashkent, Uzbekistan. Jadi sebenarnya saya bergerak dari airport Jeddah, Saudi, dan dapat lihatlah suasana rakyat Saudi tu. Airportnya canggih, airport baru. Berapa Bil? Berapa dia? Satu beg. Besar kecil 12. Naik flight di airport baru. Tapi rakyat dia pun dah semakin longgar lah pengamalan syariatnya. Dah nampak dah ramai perempuan yang tak bertudung. Walaupun Saudi tu ada aliran sendiri dari sudut Islam ni, tapi sebelum ni nampaklah penjagaan aurat tu sekarang ni semakin kurang lah. Ataupun yang merendahkan aurat tu semakin ramai. Kita pun cemas juga di seluruh dunia ni. Gelombang Islam yang nak naik tu dengan yang dirosakkan tu sama-sama ketara, kan? Kita harap Allah menangkan Islam. Yang kita harap kita pun terlibat dalam perjuangan ini. Dia pun kena bermula dari diri kita. Diri kita, anak isteri kita, kita ajak keluarga kita. Betul Allah sebut dalam Quran, ku anfusakum wa ahlikum nara. Selamatkanlah diri kamu dan ahli keluarga kamu dari bakaran api neraka. Sebab itulah kita teruskan program yang berbentuk begini untuk mengingatkan sesama kita supaya tak mudah kita lupa. Dunia ni macam-macam kat keliling kita ni. Dia punya tarikan-tarikan dia, kalau kita tak betul-betul jaga, kita akan terpengaruh. Jadi dari Saudi, saya dengan berlima dengan Tuan Anwar, Tuan Azani dan isteri, juga Tuan Suhaimi, menuju ke sinilah, Tashkent, Uzbekistan. Tapi singgah Dubai, transit 21 jam. Kita baru keluar dari Saudi, negara yang ada Mekah dan Madinah, ada Kaabah dan juga Masjid Nabawi. Pergi ke Dubai juga negara umat Islam yang Allah beri izin lah dapat nikmat kekayaan, kan? Saya dengar dari kawan-kawan di sana, dalam masa beberapa tahun, saya tak ingat apa, ada peruntukan khas untuk renovate rumah saja lebih ratus ribu. Begitu rakyat dia, kerajaan dia beri subsidi pada rakyat dia. Ni kekayaan yang mereka ada. Kita yang tak seronok tu terpaksa cakap lah, kan? Walaupun bukan kita nak mengata, tapi saya ni pun travelog berjalan merata, jadi kita melihat dan menilai, kan? Turun airport ataupun masuk kawasan airport tu, yang kita tak seronok tu, deretan kedai memang cantik, berwarna-warni, semua susunan memang cantik, tapi kedai arak. Botol-botol arak bersusun. Allah, sedih. Negara umat Islam yang dulu Rasulullah dan para sahabat berjuang bersungguh-sungguh membuka negara-negara ini, membawa iman dan takwa, membawa kasih sayang, membawa cinta Allah dan Rasul, hingga jadilah Islam sebagai agama. Syariat itu adalah cara hidup. Tetapi bila dah diberi kekayaan jauhnya dari baginda, dari sudut masanya dan dari sudut didikan dan sebagainya, dengan diberi ujian kemewahan, akhirnya hilang syiar Islam negara kita, negara umat Islam. Jadi macam itulah.
Sempatlah semalam saya berada di Dubai tu. Di JSB ni ada villa di sana. Dan di awal pagi tu sekitar villa je lah, bersama dengan para pimpinan JSB, melihat pula ternakan ada di sekitar villa. Kemudian kami bertolak ke pasar. Tengok pasar di Dubai ni memang sangat cantik lah, cantik, bersih. Kita susun, walaupun yang jaga pasar tu banyakkannya orang Pakistan, orang India dan sebagainya, yang pengalaman saya lah, pernah duduk Pakistan 2 tahun, bergaul dengan masyarakat ni memang tak nampak lah tersusun, bersih, kemas tak. Mak bercakap lah, banyak pengotor. Tapi di Dubai tu, di pasar Dubai tu boleh tersusun cantik, bersih. Pasar ikan bersih kan, pasar daging bersih, kemas. Pasar sayur dan buah-buahan begitu juga. Kami sempatlah beli kurma di sana. Sebenarnya kami pergi ke restoran Nur Malaysia. Restoran masakan Melayu Malaysia, ataupun restoran yang bawa ciri-ciri masakan Malaysia yang sebenarnya lah, yang ada di sana. Ada 2 restoran Malaysia, tapi yang ni memang resepi, atau kebanyakan juadahnya juadah Melayu kita. Jadi sempatlah makan mi Bandung yang sedap. Kemudian ni nak ceritakan apa yang JSB buat yang nak memberi khidmat kepada masyarakat, supaya kita tahu dan kita sama-sama mendukung lah yang JSB buat pun untuk beri khidmat kepada masyarakat Islam kita, khususnya rakyat Malaysia yang berada di luar kan. Dan tentulah teringin nak makan makanan Malaysia. Lebih dari itu, kita nak buat makanan yang halal, bersih, suci, berkat. Lepas tu kami pergi ke Tapak Expo. Tapak Expo ni expo yang dah lama dirancang oleh pemerintah di UAE ni, Dubai ni. Dan expo tu sepatutnya tahun 2020, kerana Covid tangguhkan sampai tahun ni, dan dipanggil, dan nama dia pun Expo 2020. Expo 2020. Yang terlibat sebanyak 192 buah negara. Dari sudut penyertaan dia. Dan Malaysia pun terlibat. Dia beri satu ruang, dia beri satu tapak. Kalau Malaysia ni 1,200 meter persegi. Malaysia oleh kerana lambat sikit menyambut dan sebagainya, dia punya istilah yang tepat saya tak pasti. Ada staff tu ketika kami pergi tu, dia kata kita dapat tempat yang agak kurang strategik lah. Tengok Thailand besar betul, Perancis ni apa semua, ialah 190 negara. Tapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita yang nak ceritakan di sini, Allah beri peluang pada JSB ni kan. Di tempat Malaysia tu panggil Pavilion Malaysia tu, dia ada di situ, ada macam-macam aktiviti. Salah satunya restoran, dan ada 2 buah restoran yang diberi peluang berniaga atas nama Malaysia, wakil Malaysia, iaitu Mary Brown dan Nur Malaysia. Restoran di bawah JSBH. Bayangkan yang orang pelanggan ataupun pengunjung akan datang dari seluruh dunia. Dia punya penyertaannya 192 negara. Dan GSB diberi peluang di situ.
Itu yang seronok tu kan. Kita nak tunjuk syiar Islam di situ. Dan dia bukan sehari, bukan sebulan, bukan 2 bulan, 6 bulan ke expo ni. Pihak GSB kena sungguh-sungguh lah, terutama para staf GSB, untuk mengambil peluang ini untuk syiar Islam tu kita serlahkan dalam kita punya perkhidmatan, insya-Allah. Itu sedikit yang saya nak cakap. Hari ni dah sampai ataupun sampai ke Tashkent ni awal pagi tadi, dan dah sempat melawat ke 2 buah makam wali-wali, syekh-syekh yang terlibat memperjuangkan Islam, mengenalkan Islam, di mendidik masyarakat di sini, iaitu Syekh Zangi Ota dan juga Syekh Zainuddin Baba. Di tempat Syekh Zainuddin Baba ni, dia juga seorang ahli falak. Dia buat satu tempat suluk di bawah tanah, ada ruang bilik dia, lepas tu ada kubur buatan lah untuk dia buat wirid zikir di situ dan mengingati kematian. Oleh kerana dia ahli falak, dia buat lubang cahaya, yang daripada lubang cahaya itu dia tahu waktu semayang. Hebat orang zaman dahulu. Jadi yang saya nak sentuh di sini ialah GSB khususnya dalam bidang dakwah ni mengajak kepada silaturahim, ziarah, dakwah dan tijarah. Jadi kita bersilaturahim, menghubungkan sesama umat Islam. Kemudian kalau ada kita usaha dalam itu, dan kita berdakwah dengan cara lisanul hal, iaitu perbuatan kita. Jadi berdakwah dengan cara itu, dan berziarah, berdakwah, dan ada peluang kita berniaga. Kita tak pergi satu tempat tu seminggu, 2 minggu, 3 minggu saja. Malah kalau ada potensi, kita akan duduk di situ macam di Tashkent ni lah. Kita menginap di sini, kita ada villa di sini, kita ada projek di sini. Dari situ kita boleh mengajak masyarakat berislam. Kita tahu Uzbek ni kan dah berapa lama dah politiknya dipegang oleh komunis, dan akhirnya cucu cicit ataupun keturunan generasi yang dididik oleh Imam Bukhari, imam-imam yang besar-besar tu, agama mereka semakin jauh dari Allah. Agama mereka sangat-sangat menyedihkan lah. Sebagai mereka syahadah pun tak boleh, baca Quran tak boleh, setakat nama dia je lah nama Islam. Jadi kalau orang ini ada sebagian ilmuwan di Malaysia mempertikaikan tentang hadis, mana nak hadis yang sahih. Ada yang mengatakan hadis yang orang ni palsu, hadis yang dia yang betul, yang sahih. Kenapa orang ni menyebarkan hadis palsu? GSB tak nak terlibat secara langsung dalam pertikaian tersebut kan. Masing-masing ilmu asasnya kita tahu, kita akan ambil yang paling tepat kan. Tapi GSB mengorak langkah untuk mendidik anak bangsa yang kita dapat ilmu hadis dari mereka. Apa tanggungjawab kita nak membela bangsa ni, sedang keturunan mereka telah terlibat dengan politik yang ataupun pemerintahan yang bukan Islam, yang komunis. Akhirnya rosak keturunan mereka, jauh dari agama. Apa tanggungjawab kita? Yang kita cerita tentang hadis-hadis macam-macam tu, baguslah tu, tapi apa tanggungjawab kita nak membalas jasa Imam Bukhari? Mari datang ke sini, kita didik masyarakat ni. Kami usahakan begitulah, buat projek di sini, dan masa-sama kita bergaul dengan mereka. Yang mana kita boleh tegur, kita tegur. Yang mana kita boleh baiki, kita baiki. Yang mana kita boleh nasihat, kita nasihat. Kita jadikan diri kita ni contoh pada mereka. Alhamdulillah, ramai yang seronok, ramai yang indah, yang ingin kembali kepada agama ini. Yang perempuan ingin bertudung kembali, yang lelakinya nak perbaiki ibadahnya, nak perbaiki sembahyangnya, seronok dengan cara hidup Islam. Itulah antara cara di GSB berhadapan dengan masyarakat, dan kita sama-samalah menyokong. Walaupun kita tak mampu ataupun tak dapat bersama dengan GSB dari sudut meluangkan masa bersama-sama sampai peringkat begini, tetapi ada cara lain memberi sokongan moral, membeli produk-produk GSB, atau kita bersama-sama
membantu dengan sokongan material dan sebagainya. Yang paling tidak pun kita doakan agar Allah bantu usaha-usaha ni untuk kita kembalikan Islam menjadi sebagai syiar, menjadi sebagai cara hidup seluruh umat Islam di seluruh dunia. Dan itulah janji kemenangan yang Allah janjikan pada akhir zaman. InsyaAllah Islam akan kembali berdaulat di seluruh dunia, InsyaAllah. Itu saja dari saya. Maaf terpanjang. Assalamualaikum warahmatullahi